Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jadi hari ini kita sambung lagi perbincangan kita dalam tajuk lukisan bangunan, grafik komunikasi teknikal. Jadi kalau kita tengok, kita telah tersedia soalan yang cikgu ambil daripada buku grafik komunikasi teknikal local publication. Soalan dia ialah soalan muka surat 61 soalan 13. Jadi sekarang kita nak membina bangunan sebuah rumah, diberi pandangan pelan dan tidak ada pandangan hadapan, dan juga sisi tidak ada pandangan hadapan, yang ada cuma sisi belah kiri, Jadi kita nak lengkapkan lukisan ini. Mungkin kita akan buat secara bertahap-tahap, tapi kita akan fokus satu bahagian demi satu bahagian supaya para pelajar, murid-murid dapat ilmu ataupun dapat kaedah bagaimana nak melukis, biarpun bertahap, tapi adalah lebih baik untuk kita mulakan step by step untuk kita tengok cara melukis. Bila dah faham cara melukis, nanti mudah untuk bagi bangunan rumah yang lain dalam soalan-soalan yang lain. Jadi yang pertama, macam kita dah biasa buat, kalau ini dah masuk soalan yang ini, maknanya kita dah buatlah soalan-soalan sebelum ni, dah faham tentang asas pembinaan bumbung dan juga sedikit tentang bahagian pandangan hadapan untuk dinding. Jadi hari ini kita teruskan. Bila kita ada ni, kita tahu bahawa dia dalam lukisan ortografik. Okey, jadi sekarang kita lengkapkan dulu bahagian bumbung. Macam mana kalau nak lukis bahagian bumbung? Kita cuba lengkap bahagian bumbung. Jadi untuk klip pertama ni mungkin cikgu nak fokus bahagian bumbung saja. Baik, bahagian bumbung, kalau tengok dalam kaedah melukis bumbung ni, asas dia, kaedah dia, kalau bumbung macam mana dia bagi pun, kita kotak je lah dulu untuk sebagai kita punya lukisan lakaran sajalah. Kita nak tengok kaedah dia. Okey, ini bumbung dia. Okey, dia kata lengkapkan, baca soalan, pandangan sisi kiri ni pelan lantai yang tidak lengkap bagi rumah kediaman setingkat. Lengkapkan garisan bumbung pada pelan lantai. Ini pelan lantai, makna kita nak garisan bumbung. Bila pelan lantai, bumbung, apa berlaku, garisan bumbung kita mesti tersembunyi, secara tersembunyi, sebab dia bagi pelan lantai. Ini pelan lantai. Kedua, lengkapkan pandangan hadapan dengan melukis simbol piawai berdasarkan yang ini dia bagi. Dia dah tunjuk dah, A, pintu berengsel dan seumpamanya lah. Para pelajar boleh baca. Okey, cuma kita nak fokus bahagian bumbung. So kalau macam ni, macam mana nak bumbung nak buat? Macam cikgu sebut sebelum ni, kaedah nak melukis bumbung. Apa saja bumbung? Pertama sekali, ini bentuk gambar rajah. Kita ambil dahulu frame utama, bentuk bumbung yang utama dia dulu. So kalau bumbung utama dia, cikgu pakai pensel di sini, bumbung utama dia ni dia. Okey, ni yang utama, kotak asas utama ni. Ni yang utama. Ini tambahan, bumbung tambahan, bumbung tambahan. Okey, daripada yang utama, apa kita buat? Kita kena ambil 45 darjah macam biasa, 45 darjah, 45 darjah, 45 darjah, dan kita dapat rabung tengah. Bila dah dapat rabung tengah, ini bahagian tambahan. Bahagian tambahan kita boleh ambil 45 darjah, 45 darjah, 45 darjah, 45 darjah. So, daripada sini kita dapat bahagian tengah dia. Dan daripada sini kita akan sambung. Mungkin bertemu di sini. Okey ya. Jadi macam inilah. Okey. Sekarang cikgu dah merahkan, tandakan. Jadi kat sini kita boleh pilih. Kalau kita nak tebing layar, kita sambung ke hujung saja. Dan kalau kita nak limas, okey, kita kena buat macam ni lah. Okey. Dan yang pastinya, bila kita dah ada tebing layar di sini, kita tak boleh sambung yang ini sampai ke hujung, sebab ini ialah satu permukaan. So ini ialah satu permukaan. Jadi kat sini pun satu permukaan. Okey. Okey, ini kalau limas. Ini kalau limas. Baik, jadi sekarang kita boleh buat macam saya buatlah contoh ni. Ini tebing layar, ini limas untuk kita buat contoh. Jadi ini asas cara nak melukis bumbung. Jadi sekarang kita sambung kerja kita nak melukis bumbung. So bila nak lukis bumbung, apa yang penting ialah sudut 45 darjah. Jadi kita lukis sudut 45 darjah kita mesti ambil daripada bucu. Tengok untuk longkang, ini adalah longkang ni. Ini longkang. Ini adalah longkang. So untuk longkang, untuk membina bumbung, kita ambil yang tengah-tengah tu, garis putus tu yang tengah-tengah tu, itu penghujung bumbung kita. Okey, bukan penghujung longkang penghujung bumbung tengah-tengah. Tak cukup ambil tengah-tengah ni. Okey, 45 darjah. So sebelum tu cikgu lupa, kita ambil tengah-tengah, kita kena buat dulu kotak asas dia.
Ini contoh kotak asas kepada bangunan kita. Okey. Jadi 45 darjah di sini, dan penghujung ini ialah yang duduk tengah-tengah longkang tu ialah asas kita untuk membina rabung tengah. Bahagian rabung yang paling tinggi sekali. 45 darjah juga. Begitu juga di bahagian belah sini, ambil yang tengah-tengah daripada tengah longkang. Dari putus-putus tu. Okey, 45 darjah. Dan penghujung dan kotak asas ni kita bina dulu. Penghujung ini untuk membina rabung tengah. Tapi kena ambil betul-betul lah ukuran dia, persilangan dia. Dan kita tengok betul tak cikgu punya. Mungkin ada tak tepat sikit kan. Okey. Jadi cikgu punya dah dapat asas dia. Membina bumbung. Baik. Seterusnya kita bina pula di bahagian tambahan ini. Dua bahagian tambahan bumbung. Masih lagi 45 darjah. Kita bina saja 45 darjah. Masih kita ambil di tengah-tengah longkang bucu. Okay, kita ambil 45 darjah. Biasanya kita akan lalu tiang. Ini ialah tiang ni. Ini ialah tiang depan rumah. Tiang pada pos kita, pada anjung kita. Okey. Dan sama juga 45 darjah. Okey. Jangan hitam cikgu tunjuk hitam sikit. Sebab apa? Sebab cikgu nak awak nampak. Walaupun cikgu punya unjuran. Ni garisan unjuran ni. Okey, 45 darjah. Baik, nanti kita akan sambung bumbung kita. Okey, daripada penengah ini tadi kita sambung hujung. Daripada penengah ni tegak kita sambung ke hujung. Dia bukan objek. Okey. Sama kita ambil daripada mana? Daripada bucu tengah-tengah. Sorry, dia ambil daripada tengah-tengah longkang. Jadi tak siap lagi sebab di bahagian sini ada juga 45 darjah. Kita ambil tengah-tengah ni juga 45 darjah. So pelajar kena ambil betul-betul lah ukuran dia. Nampak dia akan berjumpa. Okey. Dan begitu juga di belah sini. Kalau ambil 45 darjah, kita akan jumpa. Okey, siap. Baik, sekarang ni, macam kita sebut tadi, kita nak sini limas, sini tebing, layar. Contoh, awak boleh buat sini limas, sini tebing layar, terpulang. Awak juga boleh buat limas Belanda, terpulang. Okey, so sekarang saya nak buat yang asas. Tebing layar, limas. Bila tebing layar, apa yang kita buat? Jadi, sebagaimana dalam lukisan kita sambung terus sampai di sini. Tetapi bila ini garisan ni ada pelan lantai, jadi bumbung kita mesti garis putus. Sebab bumbung dia jadi tersembunyi. Okey. Nampak cikgu buat Okey. So dekat sini kita ada 45 darjah di sini. Okey, kat sini 45 darjah. So bahagian belakang ni kita kekalkanlah. Sini 45 darjah. So kena buat ni memang renyah sikit lah untuk buat soalan ni. Dia rumit dari segi apa? Dia detail dia punya ni nya, butiran dia. Dan okey, tengah-tengah. So cikgu buat sebab cikgu tak boleh nak tengok daripada atas. Kalau awak kena tengok daripada atas. Okey, jadi kat sini cikgu buat limas. Okey, dekat sini cikgu sambung kepada penghujung lurah dia. Sampai ke tengah-tengah, ini sampai ke tengah-tengah longkang sampai ke tengah-tengah longkang. Jangan sampai ke ujung atau depan longkang. Tengah-tengah longkang yang garisan terputus tu. Ini pun cikgu buat limas. Bila limas ini, okey. So di sini pun sama.